Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan menerangkan tentang ibadah haji. Yang pertama, definisi haji. Dari segi bahasa, haji adalah menuju atau mengunjungi ke sesuatu tempat. Dari segi istilah pula, mengunjungi Baitullah iaitu Kaabah pada masa-masa tertentu, iaitu pada bulan haji, bulan Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam iaitu rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam, lelaki maupun wanita, bagi yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Dan melaksanakannya dikira wajib hanya sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih daripada itu, maka ia dikira sunat. Seterusnya, falsafah haji menuju ke jalan Allah. Kita hendaklah sentiasa bersyukur kehadap Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan berbekalkan iman yang teguh, kita telah mencari penentuan hidup yang diridhai Allah. Kita juga harus bersyukur kerana kita telah dan dipilih oleh Allah menjadi tetamunya dengan mengunjungi Baitullah bagi menunaikan hudud haji. InsyaAllah. Mudah-mudahan ibadat haji yang akan dikerjakan menjadi satu ibadat yang boleh memberikan satu pengajaran dan pedoman bagi meningkatkan iman dan amal kita. Seterusnya, bagi menuju jalan Allah, jalan yang diridhai Allah untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Seterusnya, penggunaan harta. Menunaikan fardu haji diwajibkan kepada mereka yang berkuasa sampai kepadanya, yakni mereka yang mempunyai kemampuan dalam semua aspek. Khasnya kemampuan pembelajaran, di mana aspek tersebut jika digunakan bagi tujuan menyampaikan diri ke tanah suci untuk menunaikan fardu haji adalah menepati kehendak kegunaan harta yang sebaik-baiknya. Seterusnya, ibadah haji bekalan untuk akhirat. Ibadah haji selain daripada berfungsi mensucikan dosa-dosa, ia juga merupakan bekalan yang tepat menuju akhirat setelah sekian lama kita hidup di dunia yang fana ini. Sesungguhnya dan jiwa raga untuk memperhambakan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah, mereka tergolong dalam golongan yang mendapat petunjuk dan hidayah serta ketinggian martabat iman di sisi Allah. Seterusnya, seterusnya syarat wajib haji. Syarat wajib haji terbagi kepada 5. Yang pertama, Islam. Tidak wajib atas orang kafir dan murtad. Yang kedua, baligh. Tidak wajib atas kanak-kanak tapi sah hajinya dan tidak gugur wajibnya bila baligh. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib atas orang gila dan jika dilakukan juga tidak sah hajinya. Dan yang keempat, merdeka. Hamba abdi tidak diwajibkan tapi sah hajinya dan diberi pahala. Dan yang kelima, berkuasa atau berkemampuan. Berhubung dengan berkuasa atau berkemampuan, ini ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan menjadi kewajipanlah bagi manusia terhadap Allah untuk mengunjungi rumah itu bagi yang sanggup berjalan di antara mereka. Surah Al-Imran ayat 97. Dan seterusnya, rukun haji. Rukun haji juga terbahagi kepada 5. Yang pertama, ihram. Ihram iaitu berniat untuk haji. Niat haji dan umrah diwajibkan sebagaimana niat solat. Dan yang kedua, wukuf di Arafah. Waktunya mulai dari waktu zuhur hingga waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah bisa mengambil waktu siang sampai setelah maghrib ataupun malam harinya sampai jelang subuh. Dan yang ketiga, tawaf. Tawaf yakni mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali.
Putaran ini dimulai dari sekiranya arah dari Hajar Aswad dan Kaabah berada di sisi kiri badan jemaah haji, mudahnya orang berhaji berputar melawan arah jarum jam. Dan keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Syafaq dan Marwah, dimulai dari Bukit Syafaq, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan hingga berakhir di Bukit Marwah. Dan kelima, tahlul. Tahlul iaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan wajib haji ada 6, iaitu yang pertama, mabit di Muzdalifah, dan yang kedua, lempar jumrah Aqabah 7 kali, dan yang ketiga, lempar 3 jumrah di Haji Tasyrik, dan yang keempat, mabit pada malam Tasyrik, kelima, ihram dari miqat, yang keenam, tawaf wada. Seterusnya, Seterusnya, jenis-jenis haji. Terdapat 3 jenis haji yang boleh dilaksanakan oleh para jemaah haji bergantung kepada keadaan, masa dan peluang yang ada pada mereka. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad ialah mengerjakan haji dan umrah secara berasingan, sama ada mengerjakan haji sahaja dalam bulan haji sehingga selesai perkara-perkara rukun dan wajib haji. Kemudian barulah mengerjakan umrah atau sebaliknya, haji ifrad lebih afdal daripada haji-haji yang lain. Yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu ialah mengerjakan umrah terlebih dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada bulan yang sama. Kelebihan dan kebaikan haji tamattu. Yang pertama, memberi kemudahan kepada jemaah haji untuk berehat. Yang kedua, memberi kemudahan kepada jemaah haji yang kesuntukan masa untuk mengerjakan haji. Yang ketiga, waktu ihram yang pendek. Kekurangan haji tamattu. Yang pertama, kurang fadilatnya berbanding dengan haji ifrad. Yang kedua, melakukan haji dengan cara tamattu ni dikenakan dam ataupun denda. Yang ketiga, haji kiran. Haji kiran ialah mengerjakan haji dan umrah secara serentak dengan berniat ihram kedua-duanya sekali. Cara mengerjakan haji kiran. Cara pertama, berniat mengerjakan haji dengan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan haji sahaja. Cara kedua, berniat mengerjakan umrah saja tetapi sebelum tawaf niat mengerjakan haji. Terusnya, amalan haji. Yang pertama, berihram di miqat. Seseorang yang mengerjakan haji hendaklah berihram di miqatnya, sama ada miqat zamani atau miqat makani. Apabila melalui miqat makani tanpa berihram sehingga masuk ke tanah haram, berarti dia telah meninggalkan satu daripada wajib haji. Walau bagaimanapun tidak mengapa sekiranya berihram sebelum sampai di miqat tersebut. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Seseorang haji yang meninggalkan Arafah menuju ke Mina selepas matahari terbenam wajib bermalam di Muzdalifah dengan berada di sana sehingga selepas tengah malam. Walau bagaimanapun tidak wajib menunggu hingga fajar terbit. Yang ketiga, bermalam di Mina. Di samping melontar 3 jamrah pada hari tasyrik, orang yang mengerjakan haji juga wajib bermalam di Mina pada malam yang pertama dan yang kedua hari tasyrik, dan menghabiskan sebahagian besar malam di sana. Sementara pada malam yang ketiga, Allah memberikan keringanan, tidak perlu bermalam di Mina, dengan syarat tidak lagi berada di sana ketika matahari terbenam. Sekiranya matahari terbenam sebelum dia meninggalkan Mina, dia wajib bermalam di sana pada malam tersebut dan melontar jamrah pada siangnya. Yang keempat, melontar jamrah. Setelah meninggalkan Arafah dan bermalam di Muzdalifah, hendaklah menuju ke Jamrah Al-Aqabah yang terletak di hujung perjalanan Mina menuju ke Mekah. Di sana wajib melontar jamrah tersebut dengan 7 biji anak batu dan setiap biji hendaklah jatuh
di tempat yang ditetapkan. Waktu melontar jamrah ini bermula selepas tengah malam raya dan berakhir apabila matahari terbenam pada hari raya korban tersebut. Seterusnya, pada setiap hari tasyrik selepas hari raya tersebut, wajib melontar 7 biji anak batu di setiap jamrah mengikut urutannya, iaitu jamrah al-ula yang berhampiran Masjid Al-Khaif, diikuti jamrah al-wusta dan akhirnya jamrah al-aqabah yang kesemuanya terletak di Mina. Waktu melontar ketiga-tiga jamrah tersebut bermula selepas matahari gelincir dan berakhir apabila ia terbenam. Walau bagaimanapun, jika tidak dapat melontar pada waktu tersebut, bolehlah melontar selepas matahari terbenam. Malah boleh juga menangguhkannya pada hari yang kedua tanpa dikenakan fidyah. Yang kelima, tawaf wada'. Menurut pendapat yang sahih, seseorang yang hendak meninggalkan Makkah selepas selesai mengerjakan semua ibadat dan amalan haji wajib melakukan tawaf wada'. Walau bagaimanapun, perempuan haid tidak dituntut melakukan tawaf wajib ini. Setelah melakukan tawaf wada', hendaklah segera meninggalkan Makkah. Jika tinggal lama dan tanpa keperluan atau tiada kaitan dengan perjalanan seperti menziarahi orang sakit atau membeli belah, dia wajib mengulangi tawaf tersebut. Kecacatan haji dan dam. Dam ialah benda yang dikenakan kepada jemaah yang mengerjakan umrah kerana meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Melakukan perkara-perkara yang dilarang sama ada dilakukan secara sengaja, tidak sengaja atau kerana tidak tahu. Ia bentuk hukuman mengikut tahap-tahap pelanggaran. Melanggar larangan secara sengaja tanpa keuzuran atau bukan di bawah paksaan, hukumnya berdosa dan jemaah diwajibkan membayar dam. Kedua, melanggar larangan kerana terpaksa, hukumnya tidak berdosa dan jemaah wajib membayar dam. Ketiga, melanggar larangan kerana sebab jahil, uzur, lupa atau sesama tidur, maka hukumnya tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam. Jenis-jenis dam. Yang pertama, dam tertib takdir. Maksud tertib ialah melakukan satu dam yang ditetapkan dan jika tidak mampu, lakukan dam berikutnya yang ditetapkan, manakala takdir pula iaitu kadar dam yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, seseorang yang tidak berihram di mikat, maka hendaklah ia melaksanakan dam, iaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di masa haji dan 7 hari apabila pulang ia ke tempatnya. Kiranya tidak mampu juga disebabkan tuah, hendaklah dikeluarkan 1 cupak tiap-tiap 1 hari sebanyak 10 cupak. Yang kedua, dam tertib dan takdil. Maksud takdil apabila seseorang tidak berkuasa mengeluarkan makanan, hendaklah ia ganti dengan berpuasa. Contohnya, seseorang yang melakukan persetubuhan, maka si suami dikenakan dam iaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, hendaklah ia menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu, hendaklah digantikan dengan 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Jika tidak mampu, hendaklah ia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Seterusnya, yang ketiga, dam tahyir dan takdir. Maksudnya, ketetapan kepada barang yang boleh diganti. Contohnya, seseorang yang memakai pakaian yang dilarang dalam ihram iaitu memotong kuku, maka dam yang dikenakan menyembelih seekor kibas atau kambing atau 1/7 unta. Sekiranya tidak mampu, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap-tiap seorang. Sekiranya tidak mampu, berpuasa 3 hari. Yang keempat, dam takyir dan takdil. Takyir artinya boleh memilih satu daripada perkara-perkara yang ditetapkan, contohnya memburu binatang yang halal dimakan atau mencabut pokok, dan dam yang dikenakan iaitu menyembelih binatang mengikut binatang yang diburu. Jika rusa, bandingannya ialah lembu. Jika kijang, bandingnya ialah kambing dan seumpamanya. Jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai harga binatang sebagai bandingan dan dibahagikan kepada fakir miskin di Mekah. Sekiranya tidak mampu, hendaklah berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga nilainya iaitu 1 cupak 1 hari.
Seterusnya iaitu kesimpulan daripada semua ibadah haji ini ialah ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan oleh umat Islam bagi yang berkemampuan. Selain itu, seseorang yang ingin mengerjakan ibadah haji mesti memiliki niat yang baik dalam hati agar perjalanan hajinya akan berjalan dengan lancar. Mestilah ikhlas dalam melakukan ibadah haji agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberkati dalam setiap ibadah haji yang dilakukan. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.